Repeat semula tajuk gelombang ni. Okey, kita pergi 5.1. Okey, 5.1 ni pasal apa? Semua berkaitan dengan asas gelombang. Okey. So, apa yang penting awak kena tahu? Okey, jenis gelombang. Okey, jenis gelombang ni ada dua. Satu melintang, satu membujur. Okey, satu melintang, satu membujur. Okey, saya hari tu suruh awak tengok slinky spring ataupun spring slinky. Macam mana situasi spring slinky tu? Saya suruh awak tengok kan? Okey, saya suruh awak tengok. Aduh. Lepas tu saya kejap. Kejap saya dapat call lah. Okey, sorry gangguan. Gangguan daripada kurier. Okey, saya ulang balik sekejap. Okey, sekejap ya. Okey, saya ulang balik Okey, macam saya bagi tahu hari tu. Okey. Silibus lama, okey. Silibus baru ni dia ada pertambahan sikit. Pertambahan apa? Tentang jenis gelombang tu. Okey, profil gelombang ataupun kelas gelombang. Okey, kalau silibus baru dia ada dua kelas gelombang. Kelas tau, bukan jenis, kelas. Ni kelas pula. Okey, kelas dia ada dua. Tag muka surat 174. Okey, kelas gelombang tu dia ada dua, gelombang progresif dengan gelombang pegun. Okey, gelombang progresif dengan gelombang pegun. Okey, dengar tak apa saya cakap? Okey, dengar. Okey, so kalau tak faham interrupt terus sebab hari ni pakai Unify, so tak ada masalah lah. So tolong interrupt kalau tak faham Okey, so jenis gelombang. Okey, tadi tu kelas gelombang. Kelas ada dua, iaitu progresif dengan pegun. Tapi yang kita banyak bincangkan adalah progresif. Okey, progresif ni ada dua. Ada dua jenis di bawah kelas progresif. Okey, iaitu gelombang melintang dengan gelombang membujur. Okey, gelombang melintang tu apa benda? Okey, yang tadi gelombang pegun tu awak hanya faham sikit je. Okey, lepas tu nanti further study. Sebab sekarang ni kita memang takkan bercerita mendalam tentang gelombang pegun tu. Dia banyak cerita pasal gelombang progresif. So dekat skrin yang awak nampak kat sini ada dua jenis gelombang. Gelombang melintang dengan gelombang membujur. Apa beza dia? Okey, awak tengok video ni. Okey, ni yang pertama. Ini adalah gelombang melintang. Okey, ni gelombang melintang. Okey, yang kedua.
Okey, ni adalah gelombang membujur. Okey. Ni yang kedua gelombang membujur. Yang pertama tadi gelombang melintang. Okey, apa keyword nak kena hafal dia? Okey, keyword dia adalah kalau awak nak hafal untuk gelombang melintang, okey, untuk gelombang melintang ni, cara nak hafal dia adalah awak kena ingat perkataan berserenjang. Maknanya zarah dia tu bergetar, dia bergetar. Bergetar tu maknanya gerakan lah. Maknanya tangan tu bergerak pergi mana? Tangan tu bergerak naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Okey, naik atas, turun bawah. Tapi arah perambatan tenaga tu, ataupun kalau tak faham apa maksud dia, arah objek tu bergerak adalah ke kanan. So, arah objek tu bergerak ke kanan. Tapi tangan kita tu, yang menyebabkan dia bergetar tu, naik atas, turun bawah. So, senang cakap, dia adalah 90 darjah. Okey, dia 90 darjah. Sebab tu kita kata berserenjang. Tapi kalau untuk yang ini, okey, kalau untuk yang ini kan, yang ini dia maksudnya dia akan jadi situasi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni lah untuk yang ini. Untuk gelombang melintang. Tapi kalau gelombang membujur, okey, gelombang membujur dia lain sikit. Gelombang membujur dia akan jadi satu kawasan tu, okey, mampatan. Okey, ni contoh. Ni regangan. Okey, lepas tu ada satu kawasan tu ada mampatan. Okey. Sebab apa? Sebab dia gelombang bujur. Satu je ada, gelombang bujur ada satu jenis je. Ataupun ada satu contoh je gelombang bujur, iaitu gelombang bunyi. Okey, sekarang ni kalau sesiapa yang tak faham benda ni, okey, siapa yang tak faham jenis gelombang ni, awak kena hafal. Dia sebenarnya kan, dia kena hafal lah. Sebenarnya cakap gelombang bujur, awak kena hafal satu je. Ada satu je gelombang bujur, iaitu bunyi. Sebab bunyi, okey, contoh Contoh, kita getarkan satu, kita bunyikan satu gelas. Okey, kita bunyikan satu gelas. Kita macam mana kita nak cakap Kita macam mana nak bagi contoh pun tak tahu nak bagi contoh kat awak macam mana Okey, kita nak bunyikan satu benda. Okey, paling senang nak hafal adalah spring slinky tu. Spring slinky yang paling senang. Maknanya kalau awak gerakkan spring slinky tu, ni spring slinky dah tengok belum video spring slinky tu? Kau tak tengok langsung? Tengok tak? Sebab yang ini saya terlupa pula nak cari video spring slinky. Yang ini memang dah ada. Yang ini tak ada masalah. Yang ini adalah spring slinky Okey, yang awak tengok video untuk gelombang melintang ni adalah spring slinky. Ini adalah spring slinky. Ini untuk gelombang melintang. Untuk gelombang membujur, dia tak macam ni. Dia bergerak dia lain. Gerakan dia lain. Gerakan dia lain. Kenapa? Sebab dia bentuk dia tak macam ni lah. Macam ni dia naik atas turun bawah. Dia akan jadi satu kawasan yang rapat, satu kawasan yang jarang. Lepas tu rapat balik, tu jarang balik. Tu rapat balik, jarang balik. Ataupun hari tu yoga dia tanya dalam buku teks. Okey, dalam buku teks soalan latihan tu muka surat 183. Itulah contoh spring slinky yang membuktikan ataupun yang menunjukkan gelombang membujur. Okey? So itu ada dua jenis. Okey, selain tu apa lagi yang awak kena tahu dalam tajuk gelombang ni, asas gelombang? Okey, ada 5 benda yang awak kena tahu. Yang pertama, amplitude. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, tempoh. Yang keempat, laju gelombang. Yang kelima adalah, yang keempat adalah panjang gelombang. Yang kelima adalah laju gelombang. Okey, ni tu saya dah bagi tahu. Amplitude, okey, dia ambil huruf A. Ni tempoh, dia ambil huruf ni. Okey. Yang dua ni tak ada kat sini, saya tak letak. Okey, yang ini panjang gelombang, baru jumpa lambda. Dan yang ini dah nama laju, dia mesti sama V. Okey, so 5 benda ni. Okey, 5 benda ni kita boleh dapat melalui graf. Okey, ini graf dia contoh jap saya besarkan sikit. Saya bincang graf yang pertama dia dulu. Okey, ni contoh graf yang pertama ni Okey, so graf yang pertama ni, graf apa?
Okey, dia sama macam tajuk bab 2, ada banyak jenis graf kan. So sama juga macam gelombang ni, awak kena tengok nama graf tu untuk pastikan boleh dapat apa. Okey, sekarang ni graf apa? Graf sesaran jarak. So maksudnya dekat paksi Y adalah sesaran, paksi X adalah jarak. So sesaran unit dia meter, jarak pun unit dia meter. Okey, itu graf yang pertama. Okey, graf yang kedua. So graf yang kedua dia berbeza sikit daripada tadi. Kalau tadi sesaran jarak, kali ni bukan sesaran jarak. Kali ni sesaran masa. Bermaksud paksi Y dia adalah sesaran, paksi X dia adalah masa. Okey, sesaran SI unit ataupun unit bagi sesaran adalah meter. SI unit bagi masa adalah saat. So ada dua jenis graf. Dua jenis graf dalam gelombang. Okey, setiap kali nak selesaikan soalan gelombang ni awak kena tengok dulu nama graf tu. Okey, setiap graf kita boleh dapat perkara yang berbeza ataupun ciri gelombang yang berbeza. Tadi kita belajar ada 5 kan? Okey, ada 5 ciri gelombang. Yang pertama amplitude. Okey, yang pertama adalah amplitude. Yang kedua adalah gelombang. Amplitude. Yang kedua adalah frekuensi gelombang. Yang ketiga adalah tempoh gelombang. Yang keempat adalah panjang gelombang. Dan yang kelima adalah laju gelombang. Okey. So dekat graf tu, kita boleh dapat beberapa perkara ataupun beberapa ciri gelombang tu. Okey, tadi ciri ada 5 kan? Okey, kita boleh dapat melalui graf ni. Okey, untuk tadi ada 5 kan? Untuk laju, laju confirm tak boleh dapat daripada graf. Sorry, saya cakap tadi boleh dapat kan? Okey, yang kelima ni tak boleh dapat direct daripada graf, tapi boleh dapat melalui kiraan. Kan ada 5 kan? Amplitude, frekuensi, tempoh, panjang gelombang. So ada 4 ni. 4 ni boleh dapat daripada graf. Okey, macam mana nak dapat daripada graf? Macam mana nak dapat graf tu? Daripada graf tu. Okey, kita tengok Kalau graf sesaran jarak, graf sesaran jarak, apa yang awak boleh dapat? Awak boleh dapat amplitude. Awak boleh dapat amplitude. Ini adalah amplitude. Ini adalah A. Ini adalah A dan satu lagi awak boleh dapat adalah lambda. Lambda tu apa? Lambda tu adalah panjang gelombang. So panjang gelombang dalam soalan ni adalah bernilai 0.8 meter. Macam mana saya dapat 0.8? Macam mana saya dapat 0.8? Tolong saya. Bantu kawan awak yang ada yang beberapa orang tak faham kot. Macam mana dapat 0.8? Agak-agak awak. Macam mana saya dapat 0.8? Cepat. Masa tak banyak ni. Macam mana saya dapat 0.8? Lambda adalah panjang Ya, betul. Tadi lambda adalah panjang gelombang. Panjang. Kira je lah panjang kedudukan X ni pergi kedudukan Y. Kiralah panjang dia. Macam mana nak kira panjang? Ni kan 1. Ni kan 0.2. So 1 tolak 0.2 dapatlah 0.8 meter. Kenapa saya kata meter ni? Unit dia meter. Okey. Itu saya ambil dari puncak ke puncak. Lambda adalah jarak. Jarak 2 titik sefasa. Hari tu saya dah bagi tahu kan, sefasa. Apa maksud sefasa? Maksudnya puncak pergi puncak. Ataupun lembangan pergi lembangan. Lembangan pergi lembangan pun boleh. Okey. So saya buat huruf lain pula. Sini huruf B pergi C. B pergi C pun boleh. B pergi C ni pun kita kata lambda.
Sebab dia lembangan pergi lembangan. Okey, ataupun kalau dah faham tak ada masalah. Awak boleh buat je cara macam saya buat ni. Okey, kalau awak dah faham, awak buat je daripada ini tak ada nama. Ini siapa tak tahu. Ni kedudukan keseimbangan. Pergi kedudukan keseimbangan. Ni warna purple yang saya buat ni bulat yang saya buat ni. Okey. Ni kan, ni daripada kedudukan keseimbangan dia pergi kedudukan keseimbangan. Maknanya dia lengkap lah satu. Ni. Dia turun sini, dia naik, dia turun, lepas tu dia naik balik. Okey, dia lengkap. So dia lengkap adalah 0.8. So ada 3 cara. Cara pertama boleh guna puncak. Yang kedua cara lembangan. Ataupun yang ketiga terus tengok dekat dia punya kedudukan keseimbangan tu. Terpulang kepada awak nak pilih yang mana. Yang ni tak ada kiraan sebenarnya. Dia cari direct daripada gambar. Okey, kita tengok soalan kat bawah ni Okey. Berapakah amplitude gelombang? So amplitude gelombang, berapa amplitude gelombang? Okey, macam saya bagi tahu tadi, direct daripada gambar sahaja. So amplitude gelombang, amplitude adalah, okey, boleh tengok balik kat buku teks. Sebab buku teks dia dah bagi tahu dah, amplitude adalah sesaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan. So ini adalah kedudukan keseimbangan. Kedudukan keseimbangan. Okey, maknanya ini kat kawasan yang seimbang. Maknanya maksimum dia pergi adalah dekat 4 ni. So amplitude dia adalah 4 meter. Kita tak ambil peduli tanda negatif positif ni. Yang penting maksimum dia boleh capai. Okey, maksimum pergi ke arah atas 4 meter. Pergi ke bawah pun 4 meter kak. Okey? Boleh faham tak? Boleh? Okey, boleh. Okey, B1. Tandakan dengan lambda untuk mewakili panjang gelombang. Ni tadi saya dah bagi tahu Boleh pilih sama ada yang pertama, tanda right yang pertama, tanda right yang kedua, tanda right yang ketiga. Sama. Semua sama. Tapi syarat dia, setiap kali nak labelkan, contoh dalam exam nanti nak kena labelkan, awak kena make sure awak kena buat garis macam ni Ni, ada arrow macam ni. So ada arrow macam ni baru betul. Okey, nyatakan nilai yang anda peroleh dalam B1. Okey, tadi macam mana dapat 0.8? 1 tolak 0.8 pula, cikgu ni salah. 1 tolak 0.2. So dapat jawapan 0.8 meter. Okey, kalau kita pakai lembangan pun sama juga. Okey, kalau kita pakai lembangan. So kalau pakai lembangan 1.4 tolak 0.6 pun sama, 0.8. So memang jawapan dia akan sama sahaja. Okey, kita pergi graf yang kedua. Sebab tak cukup masa nak bincang lama sangat kat situ. Okey, sama juga macam tadi. Okey, dia suruh cari maklumat berapa amplitude. Okey, amplitude adalah sesaran maksimum. So sesaran maksimum dia adalah pergi ke sini. Okey, maksud ini adalah sesaran maksimum dia. Ni samalah dengan ni, sama je. Dia mesti sama, pergi naik atas turun bawah dia adalah sama. Okey? Pernah tak belajar dalam math, graf sinus ni tak sama? Mestilah sama, atas dengan bawah dia sama. Mana boleh tak sama? Kalau tak sama tu pelik lah tu. Saya pun tak tahu. Setahu saya semua sama. Okey? So tu yang pertama. Yang kedua, tempoh. Okey, kali ni graf dia adalah sesaran dan masa. Bukan jarak dah. Tadi sesaran jarak. Sekarang ni sesaran masa. So kalau graf yang kedua ni, awak boleh dapat apa? Awak boleh dapat tempoh. Kalau tadi kita dapat daripada puncak pergi ke puncak, kita dapat lambda kan? Kalau untuk graf sesaran lawan jarak. Sesaran lawan jarak. Okey, graf sesaran lawan jarak. Kita dapat puncak pergi puncak, kita dapat lambda. Tapi kalau untuk graf yang ini, graf sesaran masa, kita tak dapat lambda dah. Kita dapat apa? Kita dapat tempoh. Sama juga macam tadi saya bagi tahu, boleh ambil sini ataupun boleh ambil yang bahagian sini. Okey, mana ni awak ambil yang bahagian sini.
Sorry, bukan sini. Sekejap, salah cikgu, salah. Bukan sini. Boleh ambil bahagian sini, bermaksud awak ambil daripada sini sampai sini. Pun sama. Ni ni awak ambil ni Sekejap, cikgu padam sikit ni. Allah. Sekejap, aduh, iris dia terpajang. Kenapa dia padamkan saya pun ni? Dia padam. Tak boleh padam. Dia tak bagi saya padam. Tak. Maksudnya, daripada kedudukan keseimbangan. Sekejap, saya ambil pen warna lain lah. Takut tak faham. Ni pen warna ni daripada kedudukan keseimbangan ni sampai kedudukan keseimbangan seterusnya ni pun kita boleh cakap dia adalah tempoh. Ni pun tempoh. Okey, kalau tak nak ambil situ, nak ambil yang sini pun boleh. Ni pergi sini. Pun tempoh. Syarat dia mesti sama konsep macam lambda tadi. 2 titik sefasa. Okey, boleh tak? Boleh tak? So, kalau dia tanya frekuensi, masuk saja dalam formula ni. Dapatlah jawapan. So, yang ni tak ada masalah. Yang ni sebab latihan tu saya tengok majoritinya semua tak ada masalah. Ni okey. Okey. So, ini adalah formula yang pertama dalam gelombang yang awak akan guna. V sama dengan F lambda. V laju, F adalah frekuensi, lambda adalah panjang gelombang. So, ini formula pertama yang awak akan belajar dalam tajuk ni. Okey? So, V sama dengan F lambda. Okey, kalau SPM, KBSM, dia bagi formula ni. Tapi tak tahulah yang KSSM ni dia bagi formula ke tak. Okey, kita tengok soalan ni Rajah menunjukkan graf sesaran bagi suatu gelombang. Okey, sekejap. Soalannya macam tak lengkap ni. Soalannya dia suruh cari halaju. Okey, cari halaju gelombang. Okey, tu soalan dia. Cari halaju gelombang. Okey. So, ini soalan dia. Okey, sekarang ni nak cari halaju gelombang. Okey, nak cari halaju gelombang. Okey, tengok skrin kat belakang saya. Tengok whiteboard kat belakang saya. Okey, nak cari halaju gelombang. Formula halaju gelombang tadi kita belajar. V sama dengan F lambda. So, mesti ada F, mesti ada lambda. Okey, F. Berapa nilai F dalam soalan tu? Berapa nilai F dalam soalan tu? Boleh tak terus dapat daripada graf? Boleh tak? F, boleh tak? Senyap je. F, boleh tak? F frekuensi. Boleh tak? Boleh kan? Cari F boleh kan? Saya rasa soalan ni dia macam ada yang tak betul. Sekejap. Ataupun saya yang salah. Kejap ya. Saya tengok balik soalan ni. Saya rasa macam saya salah. Saya salah menyalin soalan ni rasanya. Sebab ini adalah soalan. Okey, sekejap. Sebab ini adalah soalan sama macam di PowerPoint awak tu. Kalau siapa-siapa yang dah tengok PowerPoint yang saya bagi tu, dia sama. Dia sama, serupa. Dia serupa dengan ni. Dia sama ni. Okay, sekejap kita tengok ni. Okay, sebab saya rasa macam soalan saya salin salah tu rasanya. Betul lah. Kan saya cakap soalan tu tak lengkap saya salin. Nampak ni? Hitung laju gelombang jika panjang gelombang ialah 0.5 meter. Betul tak? Kan soalan tu saya tak lengkap salin. Okey, soalan tu saya salin tak lengkap. So minta maaf ya. Okey, ni soalan dia. Okey, laju gelombang bila lambda apabila panjang gelombang sama dengan 0.5 meter. Okey, 0.5 meter. Okey, so sekarang ni. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada graf ni?
Graf ni graf apa? Graf sesaran dan masa. Okey, betul tak? Kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat amplitude, betul tak? So kita boleh dapat amplitude. Boleh dapat satu lagi adalah tempoh, betul tak? So tempoh dia adalah 4 saat. Okey? So 4 saat kita dapat V sama dengan F lambda. Okey, kita masukkan dalam formula kat belakang ni. Saya gunakan whiteboard kat belakang lah. Whiteboard lagi senang lah. Okey. So V sama dengan F lambda. So F tadi adalah 1/T. Lambda adalah 0.5. So 1/4. 1/4. Darab 0.5. So dapatlah jawapan dia. Okey. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh Okey, so apa jawapan dia? Okey, apa jawapan dia? 0.125 meter per saat. Okey, betul ke kiraan dia 0.125? Saya pun tak pasti. Betul Betul Okey, boleh? Okey, boleh? Boleh tak? Boleh ke? Okey, boleh. So, sampai situ sahaja kelas kita. Ya? Ya, nak tanya apa? Sebab dia lengkap. Okey, tempoh tu mesti lengkap. Maknanya daripada sini, sekejap okey, daripada sini, daripada yang ini pergi sini. Okey, itu yang pertama. Boleh ambil yang pertama. Ni boleh ambil yang pertama. Okey, ataupun boleh ambil daripada puncak pergi ke puncak. So puncak-puncak, sini adalah sini B, contoh sini B, ni C. So B berapa nilai B? B nilai dia 1 kan? C nilai dia 5. So 5 tolak 4, 5 tolak 1. 5 tolak 1 jawapannya adalah 4. Samalah. Kalau awak ambil dekat lembangan pun sama. So sini adalah 7. Sini adalah 3. So 7 tolak 3 sama dengan 4. Makna awak ambil mana-mana, puncak pergi puncak pun sama, lembangan pergi lembangan pun sama, keseimbangan pergi keseimbangan pun sama. Pilih satu je. Tak payahlah ambil semua sekali, ambil satu je. Okey. Boleh faham? Boleh? Okey, so itu sahaja untuk kelas hari ini. So kita dah habis dah. Okey, kerja hari ini. Okey, kerja hari ini. Sila tengok buku modul muka surat 76. Okey, muka surat 76 tu. Okey, sila siapkan yang A, B, C, D, E tu. Siapkan. Okey, siapkan sekarang lah. Okey, siapkan sekarang. Lepas tu hantar dekat box masing-masing. Hantar dekat box masing-masing. Okey, boleh? Tak ada kerja sekolah lain, hanya ini sahaja. Okey? Kita dah habis masa dah 32 minit dah. Okey, ada soalan? Okey, tak ada. So, kelas kita stop sampai situ. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Okey? So, harap-harap jangan lupalah buat kerja sekolah tu. Siapa yang belum buat tu, tolong buat dia. Tolong buat. Okay. So, kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Okay. Assalamualaikum. Sama-sama. Okay, sama-sama.